Mana pula kita berterima kasih kepada bos bagi segala bos, bos kepada semua jenis bos, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita hanya kata sekadar alhamdulillah belum mencukupi, kita mesti menunjukkan amal ibadah dan amal soleh yang lebih lagi kepada Allah setelah Allah memberi umur yang lebih dan panjang kepada kita. Okey. Sekarang persoalannya, dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan dalam seharian, daripada mengucapkan la ilaha illallah, salat, puasa, zakat, haji, membantu orang lain, senyum kepada orang, apa benda yang kita cari di sebalik amal ibadah semua tu? Ada orang kata, ustaz saya cari pahala lah. Bukan pahala benda utama yang kita cari. Ustaz, orang kata baca surah tu dapat fadilat ni. Bukan fadilat yang kita cari. Benda utama yang kita cari di dalam setiap ibadah ada satu benda yang sama. Kalau fadilat, mungkin solat fadilat dia lain, puasa fadilat dia lain, haji, zakat, sedekah fadilat dia berbeza-beza. Tapi kalau kita cek semula di dalam Al-Quran, di dalam hadis, ke semua ibadah yang Allah amanahkan kepada kita itu, semua itu mempunyai satu tujuan dan matlamat yang satu yang sama. Kita cuba ambil contoh beberapa ibadah yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Yang jelas Allah tunjuk sebut ibadah itu dan sebab atau tujuan utama kita kena buat ibadah itu untuk cari apa. Contoh baru-baru ni sebelum kita tinggalkan tahun hijrah yang lepas, di akhir-akhir itu ada 3 ibadah utama, 3 ibadah besar yang Allah berikan kepada kita di akhir-akhir tahun. Yang pertama, ibadah puasa sebulan di bulan Ramadan yang menjadi syiar besar agama Islam. Okey, puasa sebulan ni, agama besar, ibadah besar ni, puasa sebulan 1 hari pun tidak berbuka, agak-agak untuk apa? Allah suruh kita puasa supaya apa? Si A jawab, yalah, menurut kajian sains, bila kita puasa, kita dah tak perlu buat diet macam-macam. Puasa tu automatik dia menandingi semua jenis diet, semua package diet. Kita buat, insya-Allah badan kita automatik dapat diet yang paling seimbang. Okey, tak apa. Si B pula jawab, dengan puasa automatik kita dapat jaga kesihatan diri kita. Okey, tak apa. Tanya si orang ketiga. Orang ketiga cakap, dengan puasa kita boleh jadi kurus, boleh jadi slim, kurang makan kan. Kalau nak tak makan pagi je, tengah hari makan, tak berapa tu sangat. Makan tengah hari je, malam tak makan pun kadang-kadang tak tu sangat. Kadang-kadang berazam je tak nak makan tengah hari, termakan juga. Tapi bila dah niat puasa tu, dia dah stop kan. Dia teringat puasa, dia tak makan. Jadi untuk apa? Slim. Okey, berbeza orang, berbeza tujuan puasa dia. Tapi kita nak tengok tujuan utama puasa yang Allah nakkan apa dia. Kita kena cari jawapan di mana? Di dalam Al-Quran. Jadi Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, kalau tak silap, dia dekat-dekatlah 183 184 tu. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, difardukan kepada kamu puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah difardukan kepada orang-orang umat-umat sebelum kamu. Okey, tapi kenapa? But why? Kenapa Tuhanku? Kenapa kena puasa? Kenapa tak buat benda lain? Allah kata apa? La'allakum, supaya kamu. Adakah Allah cakap la'allakum tasihhun, supaya bila puasa kamu jadi sihat? Tidak. Adakah la'allakum kurus, bila puasa kamu jadi kurus? Tidak. La'allakum slim, bila puasa kamu jadi badan jadi slim? Tidak. Allah kata apa? La'allakum tattaqun, supaya bila kamu puasa kamu menjadi orang bertakwa. Jadi ni kita kena jelas dalam ibadah puasa, semua ibadah, antaranya contoh ibadah puasa yang kita ambil tadi, tujuan utama, matlamat utama adalah menjadi orang bertakwa.
Kalau berpuasa jadi kurus, jadi sihat, jadi slim, tapi masih tidak menjadi orang bertakwa, memang kita dapat faedah, tapi ibadah puasa itu tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu contoh puasa. Orang kata, oh tu puasa je, ibadah lain mungkin betul kita punya falsafah tadi kan. Okey, kita cuba tengok contoh ibadah lain. Ibadah kedua juga yang besar yang Allah letak di akhir-akhir tahun hijrah. Ibadah Qurban di akhir tahun hijrah. Okey, orang tanya, ibadah Qurban untuk apa? Mungkin ada yang kata untuk meraihkan fakir miskin. Untuk kan kita sedekah dekat orang miskin daging, untuk kita meraihkan sahabat sehandai kita, jiran-jiran kita semua. Okey, tapi bila kita cek balik, Allah bila dia mensyariatkan ibadah Qurban untuk apa? Apa tujuan, apa yang Allah nak daripada ibadah Qurban yang kita lakukan tu? Allah sebut di dalam surah Al-Hajj. Allah berfirman, apabila manusia ini dia menyembelih, menumbangkan begitu banyak binatang-binatang kurban dan mengagihkan daging yang begitu banyak kepada orang yang begitu ramai dan menumpahkan darah yang begitu banyak membasahi muka bumi, Allah kata apa? Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah kata lan yanalallaha luhumuha, manusia, daging banyak-banyak yang kamu bahagi-bahagikan tu sedikit pun tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tak nak daging. Daging tu kamu yang akan makan. Wala dima'uha, dan darah yang begitu banyak tumpah membasahi muka bumi, kata Allah, setitis pun tidak akan sampai kepada Allah. Allah bukan nak tengok darah, bukan nak tengok daging, tapi Allah kata apa? Walakin, akan tetapi, yanaluhu, satu-satunya benda yang boleh sampai kepada Allah apa? At-taqwa minkum. Sifat taqwa yang tertanam di dalam diri kamu setelah melakukan ibadah kurban. Kalau kita melakukan ibadah kurban, lepas tu dapat apa? Mengalas perut. Tapi tak ada sifat taqwa, itu hanya sekadar mengalas perut. Di sisi Allah tidak ada nilai dan tidak ada timbangan di sisi Allah. Kita tengok ibadah puasa tadi, tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang bertakwa. Ibadah korban, tujuannya apa? Yanaluhu at-taqwa minkum, supaya dapat menanam sifat takwa dalam diri kamu. Tujuan dan matlamat yang sama. Okey, kita cari satu lagi contoh. Ibadah ketiga, ibadah haji, yang juga ibadah besar yang merupakan rukun kelima rukun agama Islam yang Allah letak di akhir-akhir tahun hijrah. Kita kalau pergi haji kan, atau kawan kita pergi haji, kita doakan semoga dia pulang dapat haji apa? Haji mabrur kan? Okey, apa makna haji mabrur? Haji kita semua tahu kan? Okey, mabrur apa? Mabrur, perkataan bahasa Arab, dia berasal daripada perkataan bir. Mabrur, kalau kita belajar nahwu saraf, isim maf'ul, berasal daripada perkataan kalimah bir. Okey, kalau kita nak translate secara mudah, terjemah secara kasar, secara umum, perkataan mabrur atau bir ni boleh kita kata kebaikan atau kebajikan. Jadi kita faham apa? Haji mabrur, haji kebaikan. Oh, mungkin maksudnya haji, bila orang tu buat haji, dia balik, selepas haji diri dia berubah menjadi lebih baik, kan? Okey, tapi masalahnya, macam mana kita nak cek diri kita dapat haji mabrur ke tak? Sebab apa? Bila kita cakap kebaikan, apa takrif kebaikan tu? Orang cakap, oh sebelum dia pergi haji dulu muka dia masam, cengih je. Bila lepas balik haji, dia sentiasa senyum je, sengih je, sampai kita pun risau, dia ni apa saya duk sengih je kan? Okey, ada orang cakap, okey, kebaikan tu sebelum dia pergi haji, dia tak ada suka rajin sangat tolong orang. Lepas balik haji, dia suka sangat tolong orang. Lain orang, lain takrifan kebaikan. Takrifan mabrur itu. Okey, jadi kita bila nak cakap kebaikan tu, kebaikan yang macam mana?
kita kena cari jawapan dia dalam Al-Quran. Allah nak kebaikan yang macam mana? Senyum ke? Tolong orang ke? Salat ke? Buat haji ke? Ataupun apa? Okey, Allah sebut di dalam surah Al-Baqarah juga, Allah berfirman, bila manusia kata ada kebaikan yang macam ni, yang ni pula kebaikan tu macam ni, Allah kata apa? Walakin al-birra manittaqa. Walakin, akan tetapi, albir ataupun mabrur ataupun kebaikan yang sebenarnya yang diiktiraf oleh Allah apa? At-taqwa. Apa dia? Title taqwa. Kalau orang pergi haji, pulang bawa balik apa? Title haji. Itu bukan tanda haji mabrur. Pulang bawa apa? Bawa pulang title taqwa. Itu baru tanda dia mendapat haji mabrur. Kita tengok dalam ibadah puasa tadi, tujuannya apa? La'allakum tattaqun, menjadi orang bertakwa. Kemudian ibadah korban, apa dia? Yanaluhu taqwa minkum, yang boleh sampai kepada Allah adalah sifat takwa dalam diri kamu. Ibadah haji pula, al-birra manittaqa, mabrur atau bir atau kebaikan sebenarnya siapa? Orang yang mendapat title takwa. Jadi kita kena jelas dalam setiap amalan, setiap ibadah yang kita lakukan seharian, daripada ibadah-ibadah yang kita panggil macam ritual, kan, solat apa semua tu kan, yang tauqifi ataupun sebenarnya tak sesuaikan ritual. Okey, ibadah yang khusus ataupun ibadah umum, senyum, tolong orang apa semua tu, berkata-kata dengan perkataan yang baik, semua itu tujuan utama dia apa? Adalah mendapat title takwa. Kita cuba buat semakan dalam 3 ibadah besar tadi. Tak sempat nak buatkan semua ibadah. Nanti kan sampai petang sampai malam tak habis. Lepas ni saya kena boycott dan tak dapat datang. Okey. Jadi kita cukup 3 tu dulu. Yang lebih tu tuan-tuan buat homework kat rumah, cari sendiri. Okey. Sekarang ni persoalannya, Allah suruh kita buat ibadah banyak-banyak tu untuk apa? Untuk cari title takwa, untuk dapatkan title takwa. Persoalannya, untuk apa dapatkan title takwa? Dengan kata lain, dengan title takwa tu kita boleh buat apa? Kita boleh dapat apa? Kita boleh apply apa? Kalau kita kan kat dunia kan, kita belajar-belajar. Contoh kan macam saya kan, belajar-belajar hafal Quran. Orang sampai dapat title apa? Qari ataupun muqri. Untuk apa? Saja-saja? Tak ada. Mesti setiap title tu ada kepentingan dia. Apa contoh? Nanti bulan Ramadan, salat tarawih orang panggil jemput jadi imam kan. Ada kepentingan di sebalik title muqri atau qari. Okey, kita belajar-belajar. Contoh saya belajar-belajar, tinggi lagi. Kan, degree apa semua, orang panggil ustaz, mufti, ulama. Okey, kenapa? Saja-saja? Tak, mesti ada kepentingan di sebalik title tu. Apa dia? Ni contoh ni, panggil jemput ceramah kan. Kalau saya pakai title teacher, ada jemput ceramah? Tak ada, kan? Kena pakai title ustaz. Ada kepentingan. Belajar-belajar lagi, naik master, PhD, kejar title apa? Doktor falsafah. Saja-saja ke tengok kawan ambil PhD, kita pun ambil? Tak ada. Tak ada, kena belanja, buang duit, buang masa, buang tenaga sebab saja-saja nak orang panggil doktor. Tak ada. Apa tujuan dia? Ada kepentingan. Apa antaranya? Dapat gaji lebih lumayan, dapat pangkat jawatan lebih tinggi. Setiap title ada kepentingan, ada benda kita boleh dapatkan, boleh apply. Okey, Allah suruh kita kejar title takwa. Kita boleh dapat apa? Kepentingan di sebalik title takwa. Allah sebut di dalam surah Al-Imran, Allah berfirman, wasari'u, dan bersegeralah wahai manusia, ila maghfiratin min rabbikum, dalam mengejar keampunan daripada Tuhanmu, wa jannatin, dan dalam merebut syurga, arduhas samawati wal ard, yang seluas syurga. Seluas apa? Bukan seluas masjid kita, bukan seluas menara kita, bukan seluas bumi Malaysia. Arduhas samawati wal ard, yang seluas langit, 7 petala langit dan bumi. Itu syurga. Syurga yang Rasulullah SAW bila nak bayangkan kepada manusia jadi bela, tak tahu nak cerita macam mana, sebab hebat sangat. Nak kata kamera dalam syurga,
lagi hebat daripada kamera dunia, tak kena. Itu terlalu merendahkan martabat syurga. Nak kata meja dalam syurga lagi hebat daripada meja di dunia, tak kena. Terlalu merendahkan martabat syurga. Nak kata kapet dekat syurga lagi selesa daripada kapet kat dunia, tak kena. Terlalu merendahkan martabat syurga. Lalu Rasulullah kata apa? Rasulullah buat perbandingan antara dengan nikmat yang paling kecil dekat syurga dibandingkan dengan segala nikmat yang paling hebat ada dekat dunia. Apa sabda Rasulullah? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, "La mawdi'u sawti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha." Sesungguhnya demi Allah, tempat sangkut cemeti seseorang kamu di syurga lebih mahal daripada, bukan lagi mahal daripada cemeti dunia, lagi mahal daripada segala isi dunia. Cemeti kita tak ada pakai kan. Katakanlah kunci kereta kan, tempat gantung kunci kereta kat rumah. Kata Rasulullah, tempat gantung kunci kereta dekat syurga lagi mahal daripada seluruh isi dunia. Kita kat dunia, tempat gantung kunci kereta kat rumah ada delay ke? Ada kita balik-balik rumah nak sangkut, alamak dah hilang, pergi buat laporan polis. Ada? Tak ada. Pasal apa? Hilanglah 10 kali pun tak kisah. Pasal apa? Tak ada nilai. Berapa sen je. Tapi kata Rasulullah, benda kecil tu, tempat sangkut kunci je, yang dalam syurga punya lagi mahal, lagi bernilai daripada kereta kita, lagi mahal daripada rumah, daripada perniagaan kita, daripada tanah, daripada segala-gala kesenangan yang kita pernah bayangkan dekat dunia. Itu syurga. Okey, syurga ni untuk siapa? Kita tanyakan. Orang neraka tempat siapa? Orang kafir. Syurga tempat siapa? Orang Islam. Sebenarnya kurang tepat. Bukan semua yang mengaku Islam boleh apply syurga. Sebab Allah sebut dalam ayat tadi, Allah sambung, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, syurga yang seluas langit dan bumi, uiddat, disediakan untuk lil muslimin. Allah tidak kata lil muslimin, yang disediakan untuk orang Islam. Allah kata apa? Uiddat lil muttaqin, untuk orang yang ada title takwa. Bukan orang yang ada setakat title Islam. Kalau kita baru ada title Islam, belum melayakkan kita. Nak masuk syurga, malaikat jaga pintu. Tengok IC, tengok tunjuk IC. Dia tengok ni title Islam ada tulis kat IC Islam. Tapi takwa tak ada tulis takwa. Tak boleh masuk lagi, belum lulus. Macam kita nak apply kan jawatan sekian, dia tengok sijil kita, profil kita. Ada title doktor sekian. Okey, ni boleh dapat jawatan ni. Tengok, alamak baru SPM, doktor tak ada, master pun, degree pun tak ada lagi, tak boleh apply. Begitu juga nak apply syurga, nak dapat syurga, syarat dia kena ada title takwa. Allah kata uiddat lil muttaqin, yang disediakan hanya untuk orang yang ada title takwa. Okey, jadi kita kena jelas ini. Jelas betul-betul setiap ibadah amalan kita, aktiviti harian untuk mendapat title takwa. Dengan title takwa boleh dapatkan apa? Boleh dapatkan syurga. Syarat syurga takwa. Okey, sekarang persoalannya, langkah ketiga, step ketiga, macam mana nak dapat title takwa? Semua kita nak dapat title takwa kan? Sebab semua nak masuk syurga. Okey, sekarang macam mana nak dapat title takwa? Okey, contoh kita macam mana nak dapat title apa tadi? Doktor kan, doktor falsafah. Contoh kita pergi universiti, institusi pengajian sekian. Kita pun daftarkan, daftar buat urusan apa semua, dah bayar apa semua yuran. Okey. Adakah kita dah bayar terus balik? Okey, 2 tahun lagi aku datang exam ataupun munaqasyah, tesis apa semua terus dapat? Tak ada. Sebelum balik, orang tu bagi kita list. Cakap, cik, ni list kertas ni, tengok. Dalam list ni ada sebutkan buku-buku atau silibus-silibus, bahan-bahan rujukan yang encik kena dapatkan, beli buku-buku ni dan kena baca dan buat tesis berpandukan daripada silibus-silibus ni. Kita pun tengok, okey, kita pun pergi dapatkan terus. Sebab penting kan? Kita dapatkan. Kita balik rumah, kita belik-belik buku-buku silibus tadi.
Kita belik-belik tengok depan luar dulu. Nama penulis, oh hebat. Profesor, doktor sekian, hebat. Terkejut. Buka dalam pula, lagi terkejut, lagi hebat. Pasal apa? Baca satu pun tak faham. Kita kalau buka tengok, faham, senang, dah tahu dah, tak hebat dah kan. Tengok tak faham, oh hebat ni. Pasal tak faham, jadi hebat. Okey, lepas dah tengok-tengok, dah bangga semua, kawan datang, kita tunjuk dekat kawan-kawan semua kan. Tunjuk ni, aku dah ni nak ambil PhD. Ni buku silibus aku, power kan, hebat kan. Tunjuk-tunjuk, bangga. Okey, lepas tu dah puas hati tunjukkan semua orang, buat apa? Ni risau ni, kalau letak kat bawah, kat atas meja je, nanti anak langgar, kopi terjatuh, rosak buku. Letak kat mana? Almari, paling tinggi. Tutup rapat-rapat. Tak buka dah. Buka bila seminggu sekali je. Bila malam Jumaat je. Bila ada tahlil je. Bila ada persempurnaan anak kita kahwin ke kan. Atau kita kahwin ke kan. Belum terlambat lagi kan nak kahwinkan. Okey, agak-agaknya kita buka seminggu sekali, malam Jumaat je, bila ada tahlil je, bila sekadar ada persempurnaan je. Lepas 2 tahun kita pergi munaqasyah atau tesis exam kita, agak-agak kita lulus dapat title doktor ke atau kita gagal. Confirm gagal kan? Dia nak lulus macam mana, nak berjaya macam mana. Kita balik, dah dapat buku tu, dah tunjuk kat kawan, dah bangga-bangga apa semua, tu cerita lain. Kena buat apa? Pertama, kena baca buku tu. Okey, cukup ke sekadar baca? Tak cukup. Kena faham isi kandungan buku tu. Kalau tak faham, macam mana nak buat tesis? Okey, dah baca, dah faham, cukup ke? Tak cukup. Kena hafal poin-poin penting dalam isi kandungan buku tu. Cukup ke baca, faham, hafal? Tak cukup. Kena belasah, kena pulun buku tu. Sampai bila kawan kita datang ziarah kita, dia tengok buku kita tu dah hancur-hancur, baru dia cakap, dia confirm ni, insya-Allah pergi munaqasyah tesis nanti, insya-Allah lulus dapat title doktor falsafah. Okey, itu nak dapat title apa? Doktor di dunia. Kita dah berusaha pulun habis-habisan bersungguh-sungguh macam tu. Nak dapat title takwa yang bukan sekadar untuk apply jawatan dan apa orang kata, gaji yang lebih lumayan, tapi nak apply apa? Nak dapatkan syurga. Allah cakap, kalau title doktor pun begitu susah nak dapat, takkan title takwa senang pun. Sekadar mengaku Islam boleh masuk syurga? Tidak. Allah kata, sebagaimana title semua kena ada silibus, title takwa pun ada silibus. Okey, tanya balik dekat Allah, apa silibusnya? Allah jawab di dalam surah Al-Baqarah ayat pertama. Allah kata apa? Alif Lam Mim, zalikal kitab. Apa silibusnya? Tu, buku itu, Al-Quran Karim. La raiba fih, tiada keraguan lagi. Apa fungsi Al-Quran ini? Hudan lil muttaqin. Hudan, petunjuk, hidayah ataupun ikutan, pegangan, silibus. Silibus untuk siapa? Untuk dapat apa? Hudan lil muttaqin. Silibus untuk orang yang nak dapatkan title takwa. Okey, cukup ke dengan sekadar baca Quran seminggu sekali malam Jumaat? Kalau dengan buku silibus PhD pun tak boleh buat macam tu, dengan silibus Allah Al-Quran lagi tak boleh buat macam tu. Kena lebih berusaha, bukan sekadar baca Al-Quran, kena faham isi kandungan Al-Quran. Kita baca Qul huwallahu ahad. Apa makna dia? Apa maksud dia? Bukan terjemahan dia, apa intisari maksud tersirat dia. Kita baca Yasin. Apa makna Yasin? Alif Lam Mim. Apa dia? Dia baca ayat kedua tadi, Wal Quranil Hakim. Dah berpuluh tahun. Terbayang tak apa makna Allah nak sampaikan di sebalik maksud Wal Quranil Hakim? Kena baca, kena faham. Cukup baca faham, kena hafal poin-poin penting dalam silibus Allah Al-Quranul Karim. Bukan kata hafal semua, sekurang-kurangnya surah-surah pendek, surah-surah pilihan kena hafal. Untuk jawab exam bila nak dapatkan title takwa, untuk dapatkan syurga di hari akhirat nanti. Okey, cukup baca, hafal, faham. Tak cukup, kena belasah buku tu pulun habis-habisan. Jangan koyak-koyak lepas tu masuk dalam air buat jampi minum tak. Yang orang Melayu suka macam tu kan. Tak, jangan. Maksud saya apa? Kena bersama, kena banyakkan masa bersahabat dengan Al-Quranul Karim.
Sebab apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam mana dia? Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. Okey, untuk apa? Fa innahu, kerana sesungguhnya, ya'ti yaumal qiyamah, di hari akhirat nanti Al-Quran akan datang cari kita di hari akhirat. Buat apa? Syafi'an, memberi syafaat. Okey, syafaat kepada siapa? Adakah kepada pembaca Al-Quran? Tidak. Rasulullah tidak kata syafi'an liqari, kepada orang yang sekadar membaca Al-Quran. Syafi'an limuta'allimi, syafaat kepada orang yang sekadar belajar Al-Quran. Syafi'an lihafizun, syafaat kepada orang yang sekadar menghafal Al-Quran. Tidak. Rasulullah kata apa? Syafi'an li ashabi, syafaat ni hanya untuk orang yang ashab. Apa makna ashab? Bahasa Melayu kita pun dekat-dekat. Ashab ni dia plural kepada sahbun ataupun sahib. Bahasa Melayu kita panggil apa? Sahabat. Ashab ataupun sahib, sahabat. Rasulullah kata Al-Quran hanya akan menyelamatkan orang dari neraka di hari akhirat nanti. Untuk siapa? Orang yang bersahabat dengan Al-Quran Karim. Okey, apa makna sahabat? Apa tanda kita ni dah bersahabat dengan Al-Quran ke belum? Okey, kita contoh sahabat. Apa tanda untuk sahabat? Kita pergi mana-mana biasa dengan dia je kan, keluar dengan dia, pergi makan dengan dia, lepak dengan dia, bosan-bosan borak dengan dia, sentiasa pergi mana berkepit dengan dia. Itu ciri-ciri sahabat. Okey, sekarang ni cuba kita cek balik diri kita. Saya cek diri saya. Sepanjang kehidupan harian kita, kita lebih banyak bersahabat, lebih banyak pergi mana-mana, lagi banyak bawa Quran ke, lagi banyak bawa handphone? Ustaz, saya lagi banyak bawa handphone. Tak boleh jadi sahabat, tapi ada tapi. Tapi dalam handphone saya ada install software Al-Quran. Oh, hebat, bagus. Bukan kata Quran je, terjemahan pun ada Ustaz. Bukan kata terjemahan, tafsir pun ada Ustaz. Bukan satu versi, 10 versi tafsir Ustaz. Maktabah Syamilah pun ada Ustaz. Okey, bagus. Saya tanya balik. Dalam handphone tu ada Quran kan? Pergi mana-mana bawa handphone, bila buka handphone, lagi banyak buka Quran ke, lagi banyak buka WhatsApp? Lagi banyak buka Quran ke, lagi banyak buka Facebook? Lagi banyak buka Quran ke, lagi banyak buka Instagram? Kalau kita lagi banyak buka Quran, insya-Allah Al-Quran lah sahabat kita di dalam kubur. Di hari akhirat Al-Quran boleh selamatkan kita, beri syafaat kepada kita. Kita masuk kubur, dia tak tinggalkan kita, dia ikut kita. Kalau kita bersahabat dengan WhatsApp, dengan Facebook, dengan Instagram, kita masuk kubur, ada siapa masuk kubur bawa masuk Facebook dia? Ada. Kita dah tanam kawan kita, okey balik, kita pun dah tak ada kerja. Okey, kita balik, dah tak ada kerja, kita pun buat apa? Main Facebook lah kan. Buka-buka Facebook, buka-buka ternampak akaun dia post, baru post 1 minit lepas. Kawan ni bukan dah mati ke? Post, "Oi, sanggup korang tinggalkan aku sorang-sorang dalam kubur ni sampai hati kan?" Ada. Tak ada. Tak ada siapa masuk kubur bawa balik, bawa masuk Facebook. Siapa-siapa kita balik rumah dah kubur, dah tanam dia, buka-buka main Instagram, tiba-tiba dia mati semalam, tengok hari ni dia post baru. Apa gambar dia selfie dengan malaikat Munkar Nakir, tengah tanya dia. Dia cakap, "Weh ni malaikat Munkar Nakir tengah tanya aku, seram. Kau ni korang tinggalkan aku sorang-sorang." Ada? Tak ada. Tak ada siapa masuk kubur bawa Facebook, bawa WhatsApp, bawa Instagram. Yang satu-satunya akan boleh teman kita adalah amalan kita, dan amalan paling baik kata Rasulullah apa? Khairukum, sebaik-baik kamu adalah apa? Man ta'allamal Quran, yang belajar Al-Quran. Wa'allamah, kalau dah belajar, allamah, mengajar orang lain pula. Sebab apa? Itulah satu-satunya benda yang akan ikut temankan kita di dalam kubur nanti sampai hari akhirat. Lepas tu bila kita keluar dari kubur, dia tak tinggalkan kita, dia ikut kita, menjadi sahabat kita di hari akhirat, selamatkan kita daripada api neraka, pastikan kita dapat masuk syurga. Sebagaimana kita tak pernah tinggalkan dia, kita sentiasa bersahabat dengan dia semasa di dunia. Okey, jadi itu benda yang kita kena jelas. Khulasah, summary, ringkasan, kesimpulan.
Setiap amalan ibadah kita sepanjang hari, setiap jam, setiap saat, setiap detik, untuk cari apa? Title takwa. Dengan title takwa boleh apply apa, boleh dapat apa, boleh tebus apa? Tebus syurga. Sebab syurga hanya untuk orang yang ada title takwa, bukan sekadar ada title Islam. Okey, macam mana nak dapat title takwa? Apa silibus dia? Macam nak dapat title doktor falsafah, ada silibus dia. Nak dapat title takwa, Allah jawab zalikal kitab. Tu buku itu hudan lil muttaqin, silibus bagi orang yang nak dapat title takwa. Macam mana nak baca buku tu? Bukan baca seminggu sekali, malam Jumaat tahlil, kena baca selalu, kena hafal isi-isi penting dalam tu, kena faham isi kandungan dia, kena belasah buku tu, kena bersahabat dengan Al-Quran Al-Karim. Itu khulasah. Dan kan tinggal 5 minit kan. Okey, tak apa, dia biar sikit. Yang penting dapat nampak sikit kan. Dia biar sikit. Rasulullah kata ahabbul a'mali ila Allah Ta'ala adwamuha wa inqal. Sebaik-baik amalan, aktiviti yang paling disukai Allah apa? Yang sedikit tapi berterusan. Yang penting berterusan dan berkualiti, bukan buat banyak terus tapi esok dah lupa. Jadi dia biar sikit tapi ingat boleh buat projek tu. Okey, jadi sekadar ni dulu. Dan semoga saya doakan semoga kita semua mendapat manfaat daripada kuliah ini, terutamanya diri saya. Dia orang muda lagi susah kan. Tengok yang jalan-jalan tu. Sampai jalan, minta jalan pun boleh main phone kan. Yang peliknya, ajaibnya, main phone minta jalan tak kena langgar pula tu. Kan? Yang banyak buat pun orang muda macam saya kan. Tuan-tuan semua tak ada macam tu kan. Semua dah maintain dah okey kan. Okey, jadi semoga pertama sekali kuliah ini memberi manfaat kepada diri saya dan untuk tuan-tuan semua. Dan akhir sekali sebelum saya menutup kuliah dan tazkirah dengan hari ini, saya mewakili Ma'had Tahfiz Al-Quran Al-Isqan yang diasaskan oleh Dr. Syafi'i Muhammad Amin, penulis buku You Are The Best dan juga Perjalananku Bersama Al-Quran, memohon jasa sumbangan tuan-tuan untuk membantu pelajar-pelajar ini mempelajari, membaca, menghafal dan menghayati isi kandungan Al-Quran. Semoga jika ditakdirkan kita hidup 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, kita sempat bersahabat bersama Al-Quran, kita masuk kubur ditimbus tanah, kita membawa pulang pahala 80 tahun bersama Al-Quran. Lepas tu akaun bank pahala kita tutup. Tapi kalau ditakdirkan semasa hidup kita sempat memberi sumbangan kepada orang lain, ada jasa kepada pelajar-pelajar Al-Quran, kita masuk kubur, akaun bank kita sentiasa aktif, tidak tutup. Selagi mana pelajar ni baca, bukan kata satu khatam, bukan satu juzuk, bukan satu ayat, satu huruf dia baca, automatik malaikat transfer bank in masuk dalam akaun kita. Tak payah penat-penat pelajar ni cari mana lah ATM aku nak masuk dia punya saham kan. Tak ada, automatik dia baca satu huruf, malaikat transfer masuk bank in dalam akaun bank pahala kita. Dan semoga kubur kita nanti apabila kita meninggal dunia menjadi raudhatun min riyadil jannah, salah satu daripada taman-taman syurga dan kekal bercahaya sehingga hari akhirat. Dan semoga kita semua apabila dibangkitkan di hari akhirat nanti di padang mahsyar dipertemukan semula di syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan saya memohon maaf atas segala kekurangan atau kesilapan. Segala kebaikan adalah daripada kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.